Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Khabar semua sihat? Dah lama saya tak buat live. Saya sebenarnya 10 hari ni saya sangat-sangat sibuk. Sebab saya pertama saya siapkan buku saya lah. Alhamdulillah buku saya dah siap, buku Maksiat Akhir Zaman. Kedua, saya sibuk sebab saya struggle untuk recording lagu single The Truth, Cinta Sementara, yang bakal rilis pada 3 Julai ini insya-Allah. 5 hari je lagi. So, minggu ni memang saya sibuk. Besok pagi lepas subuh saya gerak ke Melaka untuk record music video lagu Cinta Sementara daripada The Truth. So, nantikan 3 Julai ni lagu Cinta Sementara akan rilis insya-Allah. Sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain, kita sembang-sembang dululah. Pertama sekali, saya nak ceritalah. Alhamdulillah, set kotak eksklusif Tarbiyah Sentap masih dibuka untuk pre-order. Yang mana kalau korang dapatkan set kotak eksklusif keluaran Tarbiyah Sentap ni, dalam tu ada 4 buku terbaru Tarbiyah Sentap. Pertama, buku saya Maksiat Akhir Zaman. Dalam banyak-banyak buku yang saya tulis, buku Maksiat Akhir Zaman ni yang paling panjang sekali. So, saya nak sangat korang baca buku Maksiat Akhir Zaman ni. Kedua, dalam set kotak eksklusif tu ada buku novel daripada Furqan Fawaz, iaitu Lembaran Juzuk Cinta. Yang ketiga ialah lukisan Tarbiyah 4 daripada Abeben. Dan yang keempat, komik daripada Azim Razali bertajuk Aku Ada Allah. So, kalau korang beli set kotak eksklusif ni, harga RM120 sahaja, dapat 4 buku baru, free postage, dapat free MP3 album Rabithah dan tanda tangan penulis. So, kalau korang nak dapatkan, korang boleh tekan link di bio saya ataupun swipe up di story Instagram saya, insyaAllah. So, saya nak ajak ramai-ramai lah dapatkan set kotak eksklusif ni. Pre-order, insyaAllah. Pre-order akan dibuka hingga 5 Julai. Selepas itu insyaAllah akan start postage satu persatu lah, insyaAllah. So, kalau korang nak dapatkan, korang bolehlah dapatkan dekat, tekan link dekat bio saya ataupun swipe up story saya, insyaAllah. Baik, lagi 2 minit kita akan mulakan usrah online kita, insyaAllah. Esok pagi sampai petang saya akan berada di Melaka, di Klebang. InsyaAllah music video Cinta Sementara The Truth tu akan di-shoot dekat pantai Klebang tu, insyaAllah, di Melaka. So, esok kami akan ada di sana lah. Siapa yang nak jumpa, bolehlah datang kat situ, insyaAllah. Lagi 2 minit kita akan mulakan usrah online kita pada malam ni. Tajuk kita pada malam ni panas sikit. Isu rogol, siapa yang salah, laki atau perempuan? So, saya nak ajak ramai-ramai untuk bawa nota, untuk catat apa yang saya nak sampaikan, dan ajak kawan-kawan korang untuk join juga live pada malam ni. Dan juga saya nak buat giveaway. Untuk korang yang join live pada malam ni. Saya nak hadiahkan 2 buku. Satu untuk lelaki dan satu untuk perempuan. Macam mana nak menang giveaway ni? Mudah saja. Macam biasa, korang catat segala apa yang saya sampaikan pada malam ni, dan korang share nota korang tu di story korang. Sebelum ni di WhatsApp, penat juga saya nak balas satu-satu WhatsApp. So, korang share nota korang di story korang. Jangan lupa tag saya.
Dan nota yang terbaik, insya-Allah saya akan hadiahkan buku saya. InsyaAllah. Buku apa yang saya nak hadiahkan nanti saya bagi tahu. Lagi 1 minit kita akan mulakan usrah online kita. Ni tangan kanan tau, ni tangan kanan. Okay. Kita dah boleh mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, InsyaAllah. Terima kasih kepada semua yang join usrah online kita buat kali kedua. Kita akan mulakan macam biasa usrah kita ni dengan sama-sama baca Al-Quran. Dan kita akan tadabbur beberapa ayat dalam Al-Quran insyaAllah. Hari tu kita dah sesi usrah online yang pertama, kita dah baca sampai muka surat ke 3 surah Al-Baqarah. So sekarang ni kita dah muka surat ke 4 surah Al-Baqarah ayat ke-17. So saya nak ajak semua-semua pegang Quran dan kita baca sama-sama dan kemudian kita tadabbur ayat ni untuk sama-sama kita muhasabah diri dan cuba menjadi lebih baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu lah. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita akan baca satu muka surat insya-Allah pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما
ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Sadaqallahul azim. Okey. Kita akan tadabbur beberapa poin yang Allah nak sampaikan dalam ayat ni insya-Allah untuk sama-sama kita muhasabah diri. Dalam ayat ni, ayat ke-17 hingga ayat ke-24 ni, antara benda yang Allah nak ceritakan pada kita semua adalah tentang ciri-ciri orang-orang yang sesat. Ciri-ciri orang-orang yang sesat. Ciri-ciri orang kafir. Ciri-ciri orang yang munafik. So, antara sifat-sifat mereka, Allah umpamakan orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang yang sesat daripada jalan Allah ni adalah ibarat orang yang tempat yang bercahaya. Allah kata perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan serta tidak dapat melihat. Itulah contoh ataupun perumpamaan yang Allah bagi kepada orang-orang yang sesat ni. Orang yang sesat ni bukan kerana kebenaran tak muncul. Kebenaran tu ada, cahaya tu ada, hidayah tu ada. Allah setiap hari bagi kita peluang untuk dapat hidayah. Allah hantar Rasul, Allah hantar ulama-ulama, ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah untuk sedarkan kita daripada kelalaian. Tapi bila kita dah tak nak kebenaran, maka walaupun cahaya sekeliling kita, Allah bagi kita cahaya-cahaya hidayah, tapi kita tak dapat. Dan Allah padamkan cahaya tu sehingga akhirnya hati kita ni hitam, gelap, sehingga kita tak mampu untuk mengikuti kebenaran. Lalu Allah kata, Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah umpamakan orang-orang yang sesat ni adalah ibarat orang yang tuli, bisu, buta, pekak, dan mereka tak dapat kembali. Itu Allah umpamakan lah. Sebab itulah apa yang kita boleh faham untuk kita muhasabah sama-sama. Saya nampak ada orang zaman sekarang ni, bila dia buat maksiat, alasan dia, hidayah tak sampai lagi, Allah tak bagi aku hidayah lagi, InsyaAllah nanti aku dah dapat hidayah, aku berubah lah. Sebenarnya hidayah ni bukan perlu tunggu. Hidayah tu kita perlu cari, bukan tunggu. Dan sebenarnya hidayah ni Allah bagi. Contohnya kita dengar azan. Azan tu adalah hidayah daripada Allah. Kita dapat bernafas. Bernafas, dapat hidup, itu semua hidayah daripada Allah sebenarnya. Tapi akhirnya, sekiranya kita memang memilih untuk tak nak ikut Allah, maka kita akan mencipta alasan-alasan untuk kita lari daripada hidayah Allah. Lalu kita kata Allah tak bagi hidayah lagi. Padahal sebenarnya dia yang memilih untuk tak nak ikut hidayah yang Allah dah bagi. So kita muhasabah dirilah. Sekiranya kita ada orang, ada sifat-sifat macam ni, maknanya kita ni ada ciri-ciri kesesatan dalam hati kita, dan kita bertaubatlah pada Allah SWT. Poin dia, hidayah bukan perlu tunggu, tapi hidayah kita perlu cari. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan bagi mereka hidayah. Itulah sedikit sebanyak tadabbur yang kita boleh dapat daripada ayat ni. Poin yang kedua daripada ayat ni, Allah SWT menyeru kita semua untuk bertakwa. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allah ingatkan kita bahawa kita ni hanyalah hamba Allah yang cipta kita, dan Allah menyeru kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa ni apa? Takwa ni apa? Takwa ni adalah dia berhati-hati. Dia bukan sekadar meninggalkan benda yang haram dan melaksanakan benda yang halal, tetapi dia meninggalkan benda yang syubhah, meninggalkan benda-benda yang boleh menimbulkan fitnah. Itulah takwa. So takwa ni apa? Takwa adalah taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, dan meninggalkan perkara-perkara syubhah dan yang boleh membawa kepada fitnah.
Itulah takwa. So itulah mukadimah kita pada malam ini, pada usrah kita. InsyaAllah di setiap kali sesi usrah online, kita akan buat seminggu sekali. Kita akan mulakan dengan tadabbur Al-Quran dulu. So kita dah baca 2 muka surat surah Al-Baqarah. Kita akan sambung. Ada rezeki sampai khatam insyaAllah. Baik. Topik pada malam ini kita akan mulakanlah sekarang. Topik kita pada malam ni adalah isu rogol. Siapa yang salah? Lelaki ataupun perempuan? Benda ni sangat penting. Sekarang ni tengah viral dekat Twitter. Orang attack pihak ni attack pihak ni, pihak ni attack pihak ni dan sebagainya. So malam ni kita nak rungkai lah isu sebenar benda ni. Apa punca ni sebenarnya? Okay, semua dah mula semua dah ready dah bawa nota dan sebagainya. Ada banyak benda yang saya nak sampaikan pada malam ni insyaAllah. Sorry sebab buat lewat, sebab tadi saya ada program lain. So sekarang ni saya punya target sampai pukul 12 lah insyaAllah pada malam ni. Ready 11:08 kita akan mulakan topik pada malam ni insyaAllah. Astagfirullah. Sementara tunggu lagi 2 minit ni, jangan lupa 3 Julai ini, Jumaat 3 Julai kami akan rilis single daripada kumpulan The Truth yang bertajuk Cinta Sementara di YouTube Tarbiyah Sentak, insyaAllah. Ada orang kata Rauf, Masya Allah Rauf ni antara komposer muda yang sangat hebat. Semoga beliau dirahmati Allah insyaAllah. Ada orang kata perempuan punca zina. Ya ke? Salah perempuan? Ya ke? Betul ke salah perempuan? So, benda ni kita akan rungkai lah sama-sama insyaAllah. Okay, InsyaAllah semua dah ready. Kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Isu rogol, siapa yang salah? Lelaki atau perempuan? Atau saya umumkan lagi, isu rogol dan zina, siapa yang salah? Lelaki atau perempuan? Baik, saya mulakan dengan beberapa noktah penting. Noktah pertama, saya nak kita sama-sama faham satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang jadi sesat, jadi rosak sebab mereka tak faham ayat ni. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah juzuk 2 muka surat 32. Surah Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fis silmi kafah, ke dalam Islam secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, kerana syaitan itu adalah musuh yang nyata. So first thing first, sebelum kita mula topik pada malam ni, noktah pertama yang saya nak diri saya dan korang semua faham adalah Allah suruh kita masuk Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Kenapa saya nak cerita benda ni sebagai noktah yang pertama? Sebab kebanyakan punca kepada pelbagai kerosakan adalah disebabkan kita tak masuk Islam secara keseluruhan. Kerana once kita tak masuk Islam secara keseluruhan, apa jadi? Wala tattabi'u khutuwati syaitan, automatik kita akan ikut jejak langkah syaitan. So persoalannya sekarang, Islam tu apa? Adakah Islam ni sekadar solat, puasa, zakat, baca Quran,
tutup aurat. Tak. Islam ni lebih luas daripada tu. Islam adalah akidah. Islam adalah politik. Islam adalah pergaulan. Islam adalah pakaian. Islam adalah hiburan. Islam adalah ibadah. Islam adalah muamalat. Islam adalah akhlak. Islam adalah ketenteraan. Islam adalah kekeluargaan. Sebenarnya semua benda dekat dunia ni Allah dah ajar. Allah dan Rasul dah ajar. Tapi yang menjadi masalah kepada punca kesesatan ni adalah bila kita tak ambil Islam secara keseluruhan. Kita ambil Islam sekadar apa yang nafsu kita nak je. Contohnya, saya jumpa ada orang solat 5 waktu bagus, bab ibadah dia ambil ibadah Islam, tapi bab aurat dia tak tutup aurat, tak pakai tudung, ataupun pakai tudung pun singkat. Alasan dia, apa salahnya aku solat? Masalahnya hidup ni bukan solat je. Dari sudut pakaian pun Islam dah ajar. Ada orang pula bab ibadah ambil ibadah Islam, bab pakaian tutup aurat sempurna, pakai purdah lagi tu. Tapi bab hiburan dia tak ambil hiburan Islam pula. Dengar lagu pelik-pelik, dengar lagu yang lara, obses dekat artis. Haram juga. Maksudnya dia tak masuk Islam secara keseluruhan. Bab ibadah dia solat bagus, bab pakaian dia tutup aurat bagus, tapi bab hiburan dia ambil hiburan-hiburan yang haram. Ada orang buat dakwah dan sebagainya, tengok video lucah pula dah. Ada orang tutup aurat, solat, baca Quran, hafal Quran lagi tu, tapi ikhtilat tak jaga. Couple Islamik. So bila kita tak masuk Islam secara keseluruhan, inilah punca kepada pelbagai kerosakan. Inilah punca kepada pelbagai kerosakan sebenarnya. Sebab itulah Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa, muka surat 102, surah An-Nisa ayat ke 150 dan 151. Allah berfirman, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Allah kata apa? Allah kata ada di kalangan mereka wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Ada di kalangan mereka berkata, kami beriman dengan sebahagian dan kami kufur dengan sebahagian yang lain. Maknanya ada golongan ni, dia hanya ambil Islam sikit-sikit je. Apa yang dia nak dia ambil, apa yang dia tak nak dia tak nak. Dia tak ambil Islam secara keseluruhan. So orang macam ni Allah kata ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang macam ni ada ciri-ciri kekufuran dalam diri dia. Sebab itulah penting untuk kita ambil Islam secara keseluruhan. Ambil Islam secara keseluruhan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang liberal, pemikiran yang liberal. Ambil Islam separuh, tinggalkan separuh. Bab ibadah, ambil ibadah Islam, tapi bab akhlak, ambil akhlak bukan Islam. Bab pakaian, ambil pakaian Islam, tapi bab pergaulan, tak ambil pergaulan Islam. Tak jaga ikhtilat dan sebagainya. Ada orang tutup aurat sempurna, akhlak baik, solat tinggal. Ada orang solat bagus, dakwah bagus, bagai semua, tapi rasuah, menipu. Itulah punca kita tak ambil Islam secara keseluruhan. Bahaya benda ni. So itulah noktah yang pertama yang saya nak sampaikan. Nak masuk Islam, kita dalam Islam ni kita kena amalkan Islam secara keseluruhan. Jangan ambil sekerat-sekerat. Itu noktah yang pertama yang saya nak sampaikan. Jelas Noktah yang kedua saya nak sampaikan. Isu rogol, zina. Siapa yang salah? Laki ke perempuan? Obviously, kalau isu rogol, yang salah obviously perogol itulah. Perogol itulah yang salah. Perogol ni dia tidak mengenal sesiapa. Orang yang tutup aurat pun dia rogol, orang yang tak tutup aurat pun dia rogol. Ada perogol yang bodoh juga. Budak kecil pun dia nak rogol. So, isu rogol secara mudahnya, secara mata kasarnya, memang obviously perogol yang salah. Cuma ini yang kita nak kupas pada malam ini. Cuma macam mana boleh tercetusnya keinginan untuk rogol tu?
macam mana boleh tercetusnya keinginan untuk berzina dan sebagainya. So, berbalik pada poin yang pertama tadi, saya kata punca kepada pelbagai kerosakan adalah apabila kita tidak mengamalkan Islam secara keseluruhan. Sebenarnya saya nak bagi tahu, maksiat ini dia berantai. Saya ulang balik, maksiat ini berantai. Maksiat ini berantai. Bila satu maksiat berlaku, ada pelbagai punca kepada yang menjadikan maksiat itu maksiat. So, kita kena faham, kita bukan sekadar kena menyalahkan orang. Kita bukan sekadar perlu cari siapa salah, siapa betul. Dah memang jelas, perogol tu lah yang salah. Perogol tu dah memang salah. Cuma sekarang ni, pada malam ni, saya nak cerita macam mana isu rogol ni boleh terjadi. Apakah puncanya? Macam mana kita nak solve benda ni? Inilah noktah yang kedua saya nak sampaikan. Isu rogol, perogol salah. Perogol memang obviously salah. Cuma persoalannya, apakah punca benda ni semua terjadi? Benda itulah yang kita nak sama-sama selami pada malam ni. Noktah yang ketiga saya nak bagi tahu, penting juga untuk sama-sama kita faham sebelum kita mengulas lagi isu ni. Sebenarnya benda takkan selesai sekiranya kita salah menyalahkan. Isu rogol memang confirm perogol salah. Tapi orang bergaduh dekat Twitter, kat media sosial orang kata lakilah punca rogol, perempuanlah punca rogol, perempuan tak tutup aurat lah punca rogol, laki yang tak tunduk pandangan lah punca rogol. So, laki salahkan perempuan, perempuan salahkan laki, gaduh. Last, masalah tak selesai, kes rogol bertambah, kes zina bertambah, kes buang bayi bertambah, kes gugurkan anak luar nikah bertambah. Akhirnya apa jadi? Maksiat semakin berleluasa. Sebab apa? Sebab kita hanya pandai salah menyalahkan. Benda tak selesai. Benda takkan selesai kalau kita salah menyalahkan. Sebab tu orang beriman, bila terjadi satu-satu peristiwa, dia muhasabah diri. Apa yang aku perlu ubah? Dan apa yang aku perlu ubah masyarakat supaya masalah ini tak berlaku lagi. Sebab bila kita salah menyalahkan, tak selesai. Bergaduh macam haram. Korang tengoklah kat Twitter tu, berapa ramai orang gaduh. Perempuan kata laki lah punca, gatal, kacau perempuan je kerja, tak jaga pandangan. Yang laki pula, perempuan pakai seksi-seksi, inilah punca. Masalah takkan selesai. Sebab itulah pada malam ni kita nak sama-sama rungkai apa punca kepada semua masalah ni. So, sebenarnya topik kita pada malam ni bukanlah semata-mata nak cerita salah siapa, laki ke perempuan, tak. Malam ni kita nak cari penyelesaian. Noktah yang keempat. Noktah pertama apa tadi? Masuk Islam secara keseluruhan. Tak masuk Islam secara keseluruhan, itulah punca kepada pelbagai kerosakan dan kesesatan. Noktah yang kedua, isu rogol siapa yang salah? Obviously perogol lah yang salah. Yang ketiga, masalah takkan selesai kalau kita saling salah menyalahkan. Laki salahkan perempuan, perempuan salahkan laki. Benda takkan selesai. Tapi yang paling penting untuk kita sama-sama faham adalah apakah punca kepada semua masalah ni? Apakah akar dia? So, poin yang keempat ni lah baru masuk topik yang sebenar. Apakah punca kepada semua masalah ni? Baik, bismillah. Penting seperti mana yang saya sebut tadi, maksiat ni ada rantaian maksiat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Kenapa Allah kata jangan kamu mendekati? Kenapa Allah tak kata jangan kamu berzina saja, tapi Allah kata jangan kamu mendekati zina? Kenapa? Sebenarnya ini satu hint, satu noktah penting untuk kita faham bahawasanya terjadinya zina, terjadinya pelbagai jenayah-jenayah, contohnya rogol, ada punca-punca dia
yang mana punca-punca dia pun kita kena jauhi. So, saya nak bagi korang faham. Satu, rantaian-rantaian maksiat. Bagi saya punca rogol, punca zina dan sebagainya, ada 6 punca. Dengar baik-baik. Okey tak? Okey line okey Okey, kita sambung. Sebenarnya punca kepada isu rogol, isu berzina dan sebagainya ada 6 punca utama lah. Ada banyak lagi punca sebenarnya, tapi saya nak ceritakan ada 6 rantaian maksiat kepada isu rogol dan juga isu zina ni. Alamak, line tak okey Macam mana ni? Okey, saya teruskan je lah, InsyaAllah. Pertama, punca kepada pelbagai maksiat ni, especially rogol dan juga zina ni, adalah pertama sekali apabila tidak menundukkan pandangan. Allah dah pesan benda ni dalam Quran. Allah sebut, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada lelaki yang beriman, tundukkanlah pandangan dan jagalah kemaluan. Dan Allah tak kata laki je yang kena tundukkan pandangan. Allah pesan juga dalam Al-Quran, perempuan pun kena jaga pandangan. Allah berfirman, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada perempuan beriman, tunduk pandangan, jaga kemaluan. Masalah zaman sekarang ni, laki tak tutup pandangan, perempuan pun tak tunduk pandangan. Laki usah-usah perempuan, perempuan pun usah-usah laki. Laki tengok video lucah, perempuan pun tengok video lucah. Laki tengok drama-drama movie yang tak tutup aurat, yang pelakon tak tutup aurat, pelakon seksi-seksi, pelakon pegang tangan. Perempuan pun zaman sekarang tengok drama-drama movie-movie pelakon tak tutup aurat dan sebagainya. Drama Korea, Jepun, drama Melayu, apa-apalah yang tutup aurat, tak tutup aurat. Sebenarnya inilah punca kepada pelbagai kerosakan, bila kita tak tundukkan pandangan. Dalam bab tak tunduk pandangan, korang tengok macam mana rantaian maksiat ni boleh berlaku. Contoh, laki ataupun perempuan tengok drama. Dalam drama tu ada unsur-unsur pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium, ataupun perempuan tak tutup aurat. Perempuan tu pula seksi. Laki tengok, perempuan tengok. Apa akan terjadi? Maka laki dan perempuan tersebut akan trigger untuk nak tengok lebih daripada itu. Mereka akan rasa, uish, bestnya cerita cinta ni. Oh, bestnya pelakon ni ada dapat peluk-peluk. Best lah kalau dapat awet juga. Best lah dapat power juga. So kita akan rasa mula nak berkapal, mula nak bercinta. Sebab apa? Sebab kita terpengaruh dengan apa yang kita tengok. Kalau yang perempuan pula, bila tengok perempuan lain cantik, cantiknya artis ni, kalaulah dapat secantik ni kan best. Maka dia pun mula nak berpakaian seksi, dengan harapan dipuji ramai dan dapat power juga. So akhirnya, satu sudut lagi, bila dah biasa tengok aurat perempuan ni, ataupun dah tengok laki ni pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium, benda ni akan membuatkan seseorang tu triggered untuk tengok video lucah pula. Bila dah tengok video lucah, akan ketagih. Bila ketagih, akan membuatkan satu lagi dosa, iaitu onani. Minta maaf sebut, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Itu pun dosa juga. Lepas tu tak puas dan kita rasa nak buat seperti mana yang kita tengok. Dekat situlah kita, kalau ada duit, mula melanggan pelacur, berzina. Kalau tak ada duit, jadi rogol. Rogol orang ni, rogol orang tu. Guna buat fake account, DM perempuan-perempuan. Guna fake account, DM laki-laki. Untuk apa? Untuk nak goda dan sebagainya. Nampak tak? Bermula dengan isu tak menjaga pandangan, melihat benda-benda yang haram, melihat aurat simple-simple je. Akhirnya rantaian maksiat tu, daripada tak tunduk pandangan tu, boleh berlaku kepada isu rogol. Nampak tak? Sebab tu in the first place, Allah suruh kita tundukkan pandangan.
Tapi kita tak tundukkan pandangan. Saya dah jumpa ramai orang pakai kopiah, pakai serban, tengok video lucah. Tadi baru saya dapat soalan dekat WhatsApp saya. Dia kata bapak dia tengok video lucah juga. Ada seorang lagi, mak dia pun tengok video lucah juga. Mak dia curang pula. Nampak tak, bila tak jaga pandangan ni, efek dia apa? Sangat bahaya. Itu punca pertama. Kenapa berlaku isu rogol, isu zina, pergaulan bebas semua? Sebab apa? Sebab tak jaga pandangan. Punca kedua, kenapa boleh terjadi isu rogol, isu zina dan sebagainya adalah apabila kita tidak menjaga aurat kita. Mungkin kita menjaga pandangan, kita tak tengok video lucah, kita tak tengok drama-drama, movie-movie yang ada aurat dan sebagainya, tapi kita sendiri tak tutup aurat. Yang laki tak tutup pusat hingga lutut, ataupun pakai ketat-ketat sangat, itu pun makruh juga. Laki pakai pakaian yang ketat-ketat, makruh juga. Perempuan tak tutup aurat sempurna. Yang tak pakai tudung tu memang jelas-jelas lah tak tutup aurat. Tapi ada juga yang pakai tudung tapi singkat. Ada juga yang pakai tudung labuh semua tapi make-up. Ada yang pakai purdah tapi pakai maskara, tabaruj. So bila tak menutup aurat dengan sempurna, ini boleh menjadi punca kepada pelbagai kerosakan juga. Nampak tak rantaian maksiat? Okey, tak tutup aurat. Bila tak tutup aurat, dia akan trigger orang-orang yang ada masalah iman untuk tengok. Laki akan mula tengok usia perempuan-perempuan yang tak tutup aurat. Perempuan akan mula usia-usia laki-laki yang tak tutup aurat, yang pakai ketat-ketat. Dekat situ nafsu syahwat mula naik. Bila nafsu syahwat mula naik, apa yang terjadi? Kita akan mula rasa nak kacau perempuan tu, DM perempuan tu, DM laki tu. Saya sendiri, wallahi saya cerita, saya pernah kena goda berzina. Serius. Baru habis ceramah, tiba-tiba ada perempuan call. Dia kata, "Assalamualaikum, ni Ustaz Anin ke?" Siapa ni? Lepas tu perempuan tu goda saya berzina. Bayangkan, "Ustaz." Malas saya nak cerita. Tapi lepas tu saya tutup lafon. Saya kata, aduh, nak goda aku kreatif lah sikit. Tapi nak kata zaman sekarang ni memang ada orang macam itu. So sebab tu kita kena tutup aurat. Kalau orang yang dah tutup aurat sempurna pun masih kena kacau juga, apatah lagi yang tak tutup aurat dengan sempurna. Sebab itu, untuk memutuskan rantaian-rantaian maksiat ni, kita jangan fikir orang lain, jangan tengok orang lain. Kita sendiri tutuplah aurat dengan sempurna. Tutup aurat dengan sempurna. Tutup aurat dengan sempurna itu apa? Pertama, untuk lelaki, tutup pusat hingga lutut dan jangan pakai pakaian ketat-ketat. Manakala bagi perempuan, first, tutup dada, tutup bahu. Semua aurat kecuali muka dan tapak tangan. Pakai tudung, tutup dada, tutup bahu. Pakaian kena labuh, pakaian kena longgar. Pakaian tak boleh terlalu cerah sehingga warna pink ke, warna yang cerah-cerah yang boleh menarik orang untuk tengok benda tu. Itu pun tabaruj. Tak boleh make-up yang tebal-tebal, hanya sekadar pakai bedak-bedak untuk tak nampak pucat, tak apa. Jangan pakai minyak wangi yang boleh membuatkan orang daripada jauh pun boleh bau. Ada banyaklah menutup aurat dengan sempurna ni, ada banyak perincian dia. Tapi kita wajib menutup aurat dengan sempurna kerana takut-takut kita menjadi punca kepada orang lain yang ada masalah iman, yang hati dia rosak, akan tergoda dengan kita. Itu bahaya. Sebab tu saya nampak ada zaman sekarang ni, saya ternampak kat Twitter, ada perempuan tu dia pakai tudung. Perempuan pakai tudung. Tapi ada laki DM dia lucah-lucah. Saya nak tengok awak punya bentuk badan, boleh tak? Boleh tak awak buka baju awak? Macam mana benda ni boleh terjadi? Sebab tu saya kata, in the first place, tundukkan pandangan. Itu poin pertama tadi. Poin yang kedua, tutup aurat. Kita bukan sekadar kena menutup aurat dengan sempurna. Kita bukan sekadar kena menutup aurat, tapi kita kena menutup aurat dengan sempurna. Takut-takut bila tak tutup aurat dengan sempurna, dia akan trigger orang-orang bodoh ni untuk jadikan kita sebagai mangsa. Faham? Itu kedua.
Ketiga, antara faktor punca kepada isu rogol, isu zina dan sebagainya adalah apabila kita tidak mengelakkan diri kita daripada fitnah. Ini penting. Ini paling penting sebenarnya. Bila kita tak jaga diri kita daripada fitnah. Sebagai contoh, fitnah ni apa? Pelihara diri daripada fitnah bukanlah pelihara diri daripada kena fitnah orang. Bukan. Pelihara diri daripada fitnah ialah kita menjaga diri kita daripada menjadi punca orang lain buat dosa. Contoh, perempuan tutup aurat sempurna. Lepas tu korang upload gambar korang yang tutup aurat sempurna tu dekat media sosial. Boleh ke tak boleh? Boleh je. Selagi benda tu menutup aurat sempurna, tak ada masalah. Tetapi orang yang bertakwa, dia akan berhati-hati dan dia akan elakkan diri dia daripada fitnah. Contohnya apa? Perempuan, dia nak upload gambar diri dia, walaupun boleh, tapi dia tahu benda tu boleh menimbulkan fitnah, which is akan ada orang yang tengok dan boleh jadi akan ada orang yang bernafsu tengok dia. Maka orang yang bertakwa, dia akan elakkan benda tu dan dia tak akan post gambar dia di media sosial. Contoh. Itu contoh. Hatta Nabi SAW sendiri. Satu hari Nabi SAW pernah jalan dengan isteri dia malam-malam. Tengah jalan dengan isteri dia malam-malam, tiba-tiba Nabi SAW ternampak ada seorang sahabat yang nampak Nabi dengan isteri dia sedang berjalan. So, sahabat tu tahu yang Nabi tengah jalan dengan isteri. Tapi, Nabi SAW punya bertakwa. Nabi SAW nak elakkan fitnah. Nabi SAW pergi dekat sahabat tu dan Nabi kata, ini isteri aku. Sahabat tu kata, yelah saya tahu itu isteri awak. Itu isteri kamu, wahai Nabi SAW. Tapi Nabi kata, aku bagi tahu supaya kamu tak bersangka-sangka yang buruk-buruk. Nak kata Nabi SAW sangat-sangat mengelakkan diri dia daripada fitnah. Ada seorang ulama lagi. Satu hari dia sedang berjalan dengan seorang lagi ulama. Seorang ulama pertama dia buta sebelah mata. Ulama yang kedua, dua-dua mata dia kabur. So dia berjalan berdua-dua dan dia bersembang. Kalau kita jalan dua-dua ni, nanti mesti orang kata, apalah seorang tu buta sebelah, seorang tu mata dia dua-dua tak nampak. Apalah mata buta seorang, lepas tu jalan sama-sama. So ada orang berbincang, dia kata, kita tak boleh jalan sama-sama. Sebab nanti ada orang kutuk-kutuk kita. Ada orang mengumpat kita nanti. So ulama pertama kata, biarlah kalau ada orang kutuk kita, dia orang lah dapat dosa. Ulama yang kedua kata, kenapa kita perlu menjadi punca kepada mereka dapat dosa? Betul tak? Sama juga kes dia dalam keadaan perempuan upload gambar di media sosial. Walaupun benda tu dari sudut hukum boleh, tapi dari sudut mengelakkan diri dari fitnah, takut-takut post gambar kita tu membuatkan ada laki-laki tak guna usah tengok kita dan akhirnya bernafsu, dan kita menjadi punca mereka berdosa, maka benda tu sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Sebab itulah orang yang bertakwa, mereka akan usaha sedaya upaya untuk elakkan diri mereka daripada fitnah, walaupun benda tu dari segi hukumnya haram. Contoh, kalau saya tiba-tiba nak post gambar tak pakai baju tapi tutup aurat, tutup pusat, tutup lutut, boleh ke tak boleh? Dari sudut hukum boleh sebab saya tutup aurat, tapi akan menimbulkan fitnah. Nanti orang tengok, orang kata, ustaz ni tak pakai baju. Lepas tu kalau ada orang bodoh bernafsu pula kan. Tapi benda ni menimbulkan fitnah. Bila menimbulkan fitnah, maka akan jadi dosa juga. Sebab itulah kalau korang nak selamatkan diri korang dan nak memutuskan rantaian-rantaian rogol dan isu-isu zina ni, adalah jaga diri kita daripada fitnah. Dan jaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Jaga betul-betul. Faham kan? Tak apa, nanti saya akan buka sesi soal jawab. Yang keempat, tadi punca first kali tak tundukkan pandangan. Kedua, tak tutup aurat dengan sempurna. Yang ketiga, bila kita tak elakkan diri kita daripada fitnah. Yang keempat, punca kepada kebanyakan isu rogol dan zina adalah
bila kita tidak menjaga batas-batas ikhtilat dan pergaulan. Saya jumpa ramai gila orang agama pakai tudung labuh, pakai purdah, pakai kopiah, pakai jubah, pakai serban, pakai ridak, tapi langsung tak jaga ikhtilat. Sembang dengan perempuan macam haram sembang. Gelak tawa dengan perempuan, bergedik-gedik, buat pick up line dengan perempuan. Kadang-kadang pendakwah pun tak jaga juga ikhtilat ni. Apatah lagi yang bukan pendakwah, yang bukan ustaz, yang bukan ambil bidang agama, lagi-lagi lah ramai yang tak jaga. Sampai couple, yang laki call-call perempuan, perempuan call-call laki, chatting-chatting. Benda ni semua haram. Ikhtilat ni hukum asal dia haram. Ikhtilat boleh jadi harus hanya kalau ada hajat dan darurat sahaja. Itu pun perlu jaga batas. Tapi kalau ikhtilat pun tak jaga, inilah punca pelbagai kerosakan. Contoh, laki chatting dengan perempuan. Laki chatting dengan perempuan, itu dikira khalwat cyber. Kita berkhalwat sebab hanya kita tahu apa yang kita chatting dengan perempuan tu, dan hanya perempuan tu yang tahu apa yang kita chatting dengan laki tu. Saya ada jumpa seorang ni, baik, memang baik betul lah. Sekali bila saya ternampak dia punya phone, dia sembang dengan perempuan tu, sampai sembang benda-benda lucah, sampai rupa-rupanya dah berzina dah pun dengan perempuan tu. Bila kita tak jaga batas-batas ikhtilat kita, itu contoh, itu baru khalwat cyber. Belum cerita yang sampai berkapal, yang raya rumah awet, pakwa, ataupun yang macam-macam lah. Benda ni sebenarnya punca kepada pelbagai kerosakan sebenarnya. Kita tak menjaga diri, tak menjaga ikhtilat ni, punca kepada pelbagai kerosakan. Sebab tu hampir semua buku saya akan ulas tentang isu ikhtilat ni sebenarnya. Sebab apa? Sebab ramai gila yang tak faham benda ni. Dah ulang berkali-kali pun tak faham juga. Sebenarnya bukan tak faham, tapi tak mampu nak melawan nafsu. Yelah, laki sembang dengan perempuan, best kot. Perempuan sembang dengan laki, best kot. Rasa diberi perhatian, rasa ada orang sayang, rasa dihargai. Itu semua tipu daya setan untuk rosakkan kita. Awal-awal sembang-sembang, lepas tu mula cocok-cocok, lepas tu mulalah minta gambar-gambar yang tak berpakaian. Lepas tu perempuan tu pun bodoh pergi kasih laki tu gambar tak berpakaian. Laki tu pun bodoh pergi minta benda-benda macam itu. Lepas tu end up gambar tersebar, aib, maruah tercalar, depression, nak bunuh diri. Nampak tak? Banyak rantaian-rantaian maksiat akan berlaku apabila kita tak menjaga ikhtilat. Ustaz tengok phone dapat izin tak? Tak, saya tengah sembang-sembang, alih-alih benda tu keluar. Pling ting 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 ting. Oish, terbaca lah benda tu. So, saya tegur lah dia. Dan bila dia cerita benda tu, macam-macam rupanya dia buat. So, faham tak? Kenapa boleh jadi macam ni? Kita boleh nampak ada orang belajar agama tapi curang. Ustazah tapi zina dengan orang lain pula. Itu baru ustaz-ustazah, belum yang bukan ustaz-ustazah. Saya jumpa ramai. Kalau budak SMK tu, kalau saya bagi ceramah kat SMK, hampir semua SMK saya pergi, semua ada kes zina. Ada satu sekolah saya pergi tu, perempuan tu kata dekat sekolah dia, 98% batch dia yang form 5, yang perempuan, 98% dah hilang dara. Gila. Sebab apa? Sebab tak jaga ikhtilat, tak jaga pergaulan. Nampak tak? Macam mana bila tak jaga pergaulan ni, dia membawa kepada rantaian-rantaian maksiat. Sebab itulah, janganlah korang tipu diri sendiri kata, kita orang ikhtilat okey je, tak ada pun sembang-sembang benda lucah, kita orang siap membimbing ke arah kebaikan. Memanglah itu awal-awal macam tu. Lama-lama tengoklah korang tak boleh tipu diri sendiri. Setan dan iblis ni sangat bijak untuk merosakkan manusia. Once kau tak jaga ikhtilat, korang akan nampak kesannya pada diri korang tak lama lagi. Saya dah sampaikan. Korang nak terima tak nak terima belakang cerita. Tapi yang saya boleh cakap, korang tak boleh tipu diri korang sendiri. Jangan tipu diri sendiri. Dah banyak dah kes. Dah banyak kes. Sebab tu jaga ikhtilat.
So dah 4 poin. Pertama, tak tundukkan pandangan. Kedua, tak tutup aurat. Ketiga, tak elakkan diri daripada perbuatan yang boleh menimbulkan fitnah. Keempat, tak menjaga ikhtilat. Yang kelima adalah bila kita bila kita membandingkan satu dosa dengan satu dosa yang lain untuk pertahankan dosa kita. Pertahankan satu dosa dengan dosa yang lain untuk pertahankan dosa kita. Contoh, saya nampak kat Twitter dan sebagainya. Ada seorang perempuan tu, dia post gambar selfie. Gambar selfie dia tu, tudung dia tak labuh lah. Dengan bibir dia letak lipstick bagai semua. Lepas tu ada orang komen, apabila saya lihat muka awak ni, saya rasa bernafsu lah. Saya rasa nak buat benda-benda tak elok. Faham tak? So perempuan tu screenshot benda tu, dia post kat Twitter. Lepas tu dia salahkan lelaki tu. Dia kata apa punya lelaki bodoh, pervert, lucah. Okay, memang lelaki tu salah. Tapi perempuan tu pun salah juga. Kenapa dia post benda macam gitu? Tapi perempuan tu lah yang lelaki tu lah yang salah. Tak. Memang lelaki tu salah. Siapa kata lelaki tu tak salah? Tapi perempuan tu pun salah juga. Tak, tapi lelaki tu yang salah. Tak. Perempuan tu salah juga. Tapi lelaki tu. Inilah yang menjadi masalah apabila kita bandingkan dosa kita dengan dosa orang lain untuk pertahankan dosa kita. Yes, lelaki tu salah. Dia bodoh, lucah, otak rosak. Tapi kesalahan kau tak tutup aurat dengan sempurna. Kau tabarruj. Kau pun dosa juga. Laki tu pun dosa juga. So kalau kau bandingkan dosa kau dengan dosa orang lain untuk pertahankan dosa kau, sampai bila tak selesai? Baik cakap macam ni, kau salah. Tapi aku pun salah juga sebab aku tak tutup aurat sempurna. So, mulai hari ni aku akan tutup aurat sempurna dan aku akan elakkan diri aku daripada post gambar-gambar yang macam ni yang boleh menimbulkan fitnah. Kan selesai masalah. Betul tak? Nanti laki bodoh tu dia akan cari perempuan lain pula. Bayangkan kalau semua jaga diri. Laki tundukkan pandangan, perempuan tundukkan pandangan. Laki jaga ikhtilat, perempuan jaga ikhtilat. Laki tutup aurat dengan sempurna, perempuan tutup aurat dengan sempurna. Laki elakkan diri daripada perbuatan yang menimbulkan fitnah, perempuan pun elakkan diri daripada membuat perbuatan yang menimbulkan fitnah. Laki jangan salahkan perempuan untuk pertahankan kesalahan kita yang tak erti nak tundukkan pandangan. Perempuan jangan salahkan laki yang tak erti tundukkan pandangan dalam keadaan kita sendiri tak tutup aurat. Jangan bandingkan salah kita dengan salah orang lain. Isu ni bila nak salahkan perempuan tak akan selesai, nak salahkan laki tak akan selesai. Sebab itulah saya nak sama-sama kita amati kelima-lima benda ni dan muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, saya nak pesan lagi dah lagi, kita ingat buat maksiat ni, rogol, zina dan sebagainya, dia tak jadi tiba-tiba. Dia ada rantaian-rantaian dia. Sebab itulah Allah kata wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati. Bermakna ada rantaian-rantaian yang kalau kita buat, benda tu akan mendekatkan kita kepada zina, step by step, akhirnya kena. Sama ada zina ke, rogol ke dan sebagainya. Sebab tu jaga diri kita. Jaga diri kita daripada fitnah. Jaga aurat kita, jaga ikhtilat kita, jaga pandangan kita. Dan banyak muhasabah diri kita. Jangan bandingkan dosa kita dengan dosa orang lain untuk pertahankan dosa dia. Itulah 5 poin yang bagi saya penting untuk kita sama-sama muhasabah. Sebab kalau kita tak back to basic, tak back kepada asas, akar, kepada punca masalah, akhirnya masalah takkan selesai. Percayalah saya cakap. Kalau kita sembang benda ranting, takkan selesai. Nak sembang benda pokok, apa punca kepada segala masalah. Sebab ranting ni terlalu banyak. Tapi kesimpulannya, sebab tu saya ulas
Awal-awal sekali saya cakap, Allah pesan kepada kita supaya jadilah orang Islam yang mengamalkan Islam secara keseluruhan. Bukan sekadar solat tapi tak tundukkan pandangan. Bukan sekadar solat tapi tak jaga ikhtilat. Bukan sekadar tutup aurat tapi tak jaga pergaulan dan sebagainya. Sebab tu masuklah Islam secara keseluruhan. Itulah poin penting saya pada malam ni. Sebagai kesimpulan, saya sarankan kepada pihak kerajaan untuk bagi hukuman yang sangat tegas kepada perogol. Sebab merogol orang ni adalah satu jenayah yang sangat-sangat berat. Juga bukan rogol je yang salah. Isu zina, suka sama suka pun wajib untuk kita bagi tindakan. Tolonglah sekat sarang-sarang pelacuran dan sebagainya. Sekat pornografi di Malaysia ni, sekat semua benda tu kalau boleh. Dan do something supaya orang rasa gerun nak berzina. Akhirnya pihak berkuasa pun kena memainkan peranan. Dan kita sebagai masyarakat biasa, saya nak ajak diri saya dan korang semua sama-sama untuk kita bangkit, untuk lazimi diri kita dengan ilmu, buat dakwah tarbiyah, nasihat kawan-kawan, doakan hidayah kepada kawan-kawan, dan sama-samalah kita amalkan Islam secara keseluruhan. Dan yang keenam tak ada, 5 je. Okey, itu sajalah perkongsian saya pada malam ini. So saya akan buka sesi soal jawab lah, insya-Allah. So siapa yang nak tanya, saya akan buka video Siapa yang nak tanya boleh request lah untuk saya apa nama dia? Assalamualaikum. Soalan yang pertama. Salam. Ustaz. Saya Ustaz. Alhamdulillah. Okay, Fidak, ada soalan tak Fidak untuk topik kita pada malam ini? Ataupun hantar ada benda yang tak nak sampaikan? Oh. Macam mana? Ni Ustaz. Saya ramai sangat kawan yang tak faham sebenarnya apa benda. Perlu sangat ke jaga ikhtilat. Macam tak boleh ke kita nak berkawan ataupun berkawan. Katakan nak berkawan pun tak boleh. Saya nak terangkan pun saya tak tahu nak cakap macam mana. Okay. Isu berkawan lelaki perempuan lah. Boleh ke tak boleh? Ya Ustaz. Okay, sebenarnya mudah je nak faham benda ni. Hukum asal ikhtilat haram. Dia boleh jadi harus sekiranya ada hajat ataupun darurat saja. Soalan mudah. Nak berkawan dengan perempuan tu penting sangat ke? Kalau tak kawan tu boleh mati ke? Betul. Kalau tak kawan tu boleh selesai ke masalah? Tak pun kan? So akhirnya kadang-kadang kita berkawan lelaki perempuan ni, sebenarnya benda tu sebab kita suka. Betul tak? Pernah dengar tak Rasulullah SAW berkawan baik dengan perempuan? Tak pernah. Pernah dengar tak sahabat Nabi berkawan baik dengan sahabiah? Tak pernah. Hatta isteri-isteri Nabi bila nak bercakap dengan sahabat-sahabat Nabi, Allah suruh di belakang tabir. Sebab apa? Fayatma'al ladina fi qalbihi marad. Kerana ditakuti bila suara kamu tu membuatkan laki-laki yang berpenyakit hati ni tergoda. Itu Allah tujukan kepada isteri-isteri Nabi, wanita yang paling mulia dekat dunia ni, dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi, lelaki yang paling beriman dekat dunia ni. Itu pun Allah kata kalau nak bergaul, nak bercakap, belakang tabir. Apatah lagi yang iman kita tengah rosak sekarang ni, lagilah kena jaga ikhtilat sepatutnya. Betul tak? Tapi kita sebenarnya atas alasan kita kawan je. Sebenarnya kes rogol ni berkawan lebih banyak jadi manusia kes rogol berbanding couple sebenarnya. Bila saya kaji balik, kebanyakan orang berani nak berzina, berani nak rogol sebab kawan, atas dasar kawan. Sebab itulah kita jaga. Allah alam. Okey. Terima kasih Fidak. Saya kawan saya ingin salam. Okay, salam balik. I love you. Okay Zat. Assalamualaikum. Terima kasih Zat. Okay, itu soalan dia.
Sebenarnya bab berkawan lelaki perempuan ni, kita jangan ikut otak kita. Kita jangan ikut akal kita. Kita tengok kita punya wahyu, apa yang Allah dan Rasul suruh. So, point dia, jangan berkawan lelaki perempuan. Lelaki kawan dengan lelaki, perempuan kawan dengan perempuan. Banyak masalah akan selesai. Soalan seterusnya, siapa yang nak tanya bolehlah request, insyaAllah. Kalau ada akhwat, ada muslimah yang nak bertanya pun boleh, tak ada masalah. Kita try ni. Okay, tengah cari orang lagi. Okay, kita try. Sahabat saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amal Mijan. Kau? Sihat. Ya, Tuan. Ustaz, okay, macam mana? Apa soalan? ada soalan ni. Tadi ada orang tanya soalan. Lepas tu Ana jawab benda yang hampir sama dengan apa Ustaz cakap lah. And then soalan dia, benda tu dia kata hanya boleh diaplikasikan untuk Muslim sahaja. So macam mana kita nak elakkan untuk non-Muslim pula? Takkan nak cakap yang kita cakap pasal orang Islam pula. Padahal tak faham pasal ujian, dia tak faham pasal tabaruk, dia tak faham pasal keterbukaan, benda macam ni. So macam mana? Okay, sebenarnya hukum Islam ni, hukum hakam agama ni sebenarnya bukan diturunkan pada orang Islam saja. Segala benda yang dalam Al-Quran sebenarnya Allah turunkan kepada semua manusia. Semua manusia. Hatta kalau kita nak sampaikan kepada orang bukan Islam, kita kena bagi tahu apa yang Islam bawa, inilah yang sebenarnya. Sebab kalau korang nak tahu, kes rogol dekat dunia ni paling banyak dekat negara barat tau. Saya baca statistik je Statistik kes rogol Boleh Boleh. Kita tengok. Sebab ada orang kata dekat barat mereka lebih menjaga Islam berbanding negara Islam. Padahal sebenarnya negara-negara barat, negara-negara kafir ni, kes-kes rogol dia lagi dahsyat. Saya cari juga, saya ada tulis benda ni. Sekejap sahabat-sahabat sekalian. Ini kawan saya nama dia Amar Mijan. Amar Mijan ni seorang pelukis dan sangat hebat lukisan dia. Korang boleh follow Instagram dia, insyaAllah. Oh, Akbar. Ada giveaway, jangan risau. Ada giveaway Aduh 175. Okey. Ini rantaian contoh statistik dekat negara-negara luar tentang isu-isu rogol dan sebagainya. Alamak, tak jumpa lah Syekh. Ya. Tapi benda ni, tak apa, benda ni penting tau. Tapi Ana tunggu Ana sekejap Ana cari sekejap Boleh. Mana tak jumpa ni. Sana berapa nampak? 177. Okey. Entar bagilah tazkirah kat dia orang sikit. Tazkirah. Allah tak reti ya. Tak reti Ya tak reti. Okey, dah jumpa. Alright. Okey, kata dekat kawan-kawan non-Muslim ni, cakap kalau kita tak tutup aurat, kalau kita tak menjaga pergaulan, kalau kita tak menjaga apa yang Allah suruh ni, maka yang akan terjadi adalah kerosakan. Bagi bukti ni. Di Amerika, misalnya, statistik dekat Amerika, 1 daripada 6 wanita mereka, 1 daripada 6 wanita di Amerika, ataupun 1 daripada 33 rakyat mereka pernah dirogol. Atau cubaan untuk dirogol. Atau gangguan seksual. Faham babe? 1 daripada 6 wanita pernah dirogol. Ataupun pernah diganggu dengan gangguan seksual. Dahsyat. Contoh lain. Di Afrika Selatan. Purata setiap tahun
kes rogol. Ini bukan kes zina. Zina tu lagi teruk. Ini kes rogol. Setiap tahun di Afrika Selatan sebanyak 65,000 kes. Di United Kingdom, UK, dilaporkan kira-kira setiap tahun 85,000 wanita dirogol secara purata di England dan Wales setiap tahun. 85,000 kes rogol. Belum cerita dekat Jepun, dekat Sepanyol, dekat Korea dan sebagainya. So nampak tak, bila kita tak menjaga apa yang Allah suruh ni, tak kisahlah kita Islam atau bukan Islam, impak dia sangat dahsyat, bahkan menyeramkan. Sebab itulah cakap dekat dia orang, benda yang Allah sampaikan ni bukan pada orang Islam saja, tapi untuk semua manusia. Kalau semua manusia ikut apa yang Allah suruh, insya-Allah aman dunia ni. Wallahu a'lam. Faham? Thank you, Ustaz. Okay, berjumpa. Okay. Jazakallah khair. Okey, ada soalan lain daripada akhwat? Kita jumpa. Kita try Ada ramai request, so saya tekan siapa yang request je, insya-Allah. Okey. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan dia adalah, saya ada macam seorang kawan ni. Dia ada boyfriend dia, tapi dalam sebenarnya dia tilawah Al-Quran. Dia memang sayang boyfriend dia. Sebab boyfriend tu macam pernah berjuang untuk dia sesuatu. Macam pernah derma dia organ ke dah tak silap. So dia sayang punya boyfriend tu. Dan pendapat saya masa tu mungkin keluarga dia tak tahu. Tapi hari tu masa saya pergi rumah dia, actually parent dia orang ni tahu yang dia orang ni couple, bahkan ayah dia membenarkan lagi dia orang bercouple. So apa pendapat Ustaz tentang isu ibu bapa membenarkan anak bercouple dan apa tindakan saya sebagai kawan untuk guide kawan saya tu? Okey, soalan yang sangat bagus. Ada Alifah nama. Okey. Sekarang ni antara masalah mak bapak apabila mereka membenarkan anak-anak mereka melakukan dosa. So sebagai seorang mak bapak, mereka tak tegur, bahkan menggalakkan anak-anak buat dosa ni, couple dan sebagainya. Benda ni dosa besar. Dan mereka akan dapat dosa juga atas segala dosa anak-anak mereka. Mereka tak tegur dan mereka menggalakkan, mereka dapat dosa. Dan anak-anak dia pun dapat dosa juga. Itu first lah. So sebagai seorang mak bapak, sepatutnya cegahlah perbuatan dosa anak tu. Takkan anak kena rogol, anak hilang darah baru nak menyesal. Inilah masalah zaman Islam. Lepas tu nanti salahkan anak lah. Tu in the first place. Kedua, bila mak bapak izinkan, itu bukan bermakna maksiat tu halal. Sebab yang haramkan benda ni Allah SWT. So, bila bertembung antara benda yang mak bapak izinkan tapi Allah tak izinkan, ikutlah Allah. Sebab Allah itulah Tuhan. Bukan mak bapak. Dan kita tak boleh ikut benda yang salah yang mak bapak buat. Tak boleh. So, mak bapak bagi green light untuk couple, itu bukan dalil untuk menghalalkan dosa couple. Couple tetap haram walaupun mereka izinkan. Wallahu a'lam. So, nasihat je kawan langsung. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, masih jazakallah khair. Jazakallah khair. Okey. Soalan yang sangat bagus daripada Hadifah. Okay, soalan terakhir Soalan terakhir. Soalan terakhir daripada lelaki dan soalan terakhir daripada perempuan. Kita cari. Sini. Okey, ini anak buah. Omong. Assalamualaikum. Kat mana tu? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ah, Okay, Muhab, bagi soalan sikit. banyak sebenarnya soalan. Tapi itulah dah terlupa banyak ah. Terkejut Ustaz panggil. Kejut Tapi dah ready lah. Berhenti je Karen R ni. Saya. Okay, satu soalan.
Apa tadi nama dia? Itulah. Tak ada soalan lah. Tak ada soalan Astagfirullah. Ada pesanan tak? Cuma- Pesanan? Semua satu poin ustaz yang paling macam ana ambil berat ialah poin pertama ustaz ah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Macam ustaz cakap, kalau semua orang mengamalkan Islam, takkan berlakulah rogol, takkan berlakulah zina ni sebenarnya. Jadi poin pertama ustaz pada awal ceramah tadi, tu yang kita semua kena ambil perhatian lah. Kalau kita pakai burdah, tutup aurat, tapi kita tengok K-pop, so still tak beriman secara keseluruhan kan. Betul. Ustaz? Okay, poinnya bagus. Jazakallah khair. Okay. Jumpa game Pak. Okay, salam mak ayah. Okay, soalan yang terakhir sekarang pun dah pukul 12. Saya cari ada akhwat tak, ada muslimah tak yang nak tanya. Okay, ada ni. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya, macam mana yang kalau statement yang macam rogol, kena rogol tu dia sebagai ujian? Faham? Maknanya yang start. Maknanya Ustaz kena stop. maknanya dia kata yang mangsa rogol tu ujian lah, macam tu. Betul lah. Sebab kadang-kadang bukan mangsa rogol tu yang salah. Contohnya ada orang yang menjadi mangsa tu, dia dah tutup aurat sempurna, dah jaga diri dia. Tiba-tiba jalan-jalan kena rogol. So perogol tu memang dosa besar lah. Yang dirogol tak dosa. Yang dirogol, dia tak dosa. Dia menjadi mangsa. Dan itu adalah ujian dia. Yang mana kalau dia bersabar, Allah akan bagi dia pahala yang sangat banyak. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga tanpa hisap. Sebab ganjaran orang yang sabar adalah wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ganjaran kepada orang yang sabar adalah Allah akan bagi dia syurga yang mereka akan bebas di dalam syurga selama-lamanya. Sebab itulah sekiranya orang yang menjadi mangsa rogol ni ujian yang berat juga sebenarnya, sebab benda tu telah merobek maruah dia. Dia punya dia akan rasa malu. Apatah lagi benda tu akan membuatkan dia trauma. So sekiranya dia bersabar dan dia kuat untuk mengharungi ujian tu, wallahi mereka akan dapat syurga yang sangat tinggi lah. So sekiranya sesiapa yang pernah menjadi mangsa, bersabarlah pada Allah SWT, doa pada Allah supaya Allah tutup aib. Dan kalau boleh saman perogol, bagi dia kena tangkap. Dia kena hukuman yang setimpal dan teruskan kehidupan menjadi orang yang lebih baik insya-Allah. Wallahu a'lam. Lepas tu yang pasal filter tu macam mana? Pasal apa? Pasal filter yang ada nerama kat bunga tu bila pakai macam Ustaz cakap tu lah tadi. Oh, perempuan guna filter, lepas tu ada bunga-bunga dan sebagainya, macam tu. Oh, benda tu dikira tabarruj lah. So bila dikira tabarruj, benda tu berdosa lah. Tapi kalau nak buat sesama perempuan tak ada masalah. Tapi kalau kita buat benda tu dalam keadaan kita tahu ada lelaki melihat, maka benda tu boleh menimbulkan fitnah. So elakkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum jazakallahu khair. Moga Allah bagi syurga kepada yang bertanya. Okey. Itulah soalan-soalan. Saya tahu ada banyak soalan yang nak dikongsikan. Ada lebih daripada 100 soalan ada, ya Allah banyaknya. Saya tak mampu nak jawab semua. Tapi saya buat kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah masuklah Islam secara keseluruhan. Itu kesimpulan yang pertama. Jangan kita hanya sekadar solat tapi tak tutup aurat. Tutup aurat tapi tak tundukkan pandangan. Tengok aurat orang, tengok K-pop, tengok artis-artis barat, tengok aurat-aurat artis Melayu ke apa-apalah. Kita tak tundukkan pandangan kita daripada melihat ajnabi yang bukan mahram. Pakai purdah, pakai jubah, pakai kopiah tapi tak jaga ikhtilat. Jangan macam tu. Kita kena masuk Islam secara keseluruhan. Itu poin pertama. Yang kedua, isu rogol ni memang perogol itu yang salah. Mangsa rogol tak salah. Mangsa rogol itu ujian untuk dia lah. Ujian untuk dia.
Kalau dia bersabar, dia akan dapat pahala yang sangat banyak. Ketiga, apakah punca kepada semua masalah ni? Pertama adalah bila kita tak tundukkan pandangan kita. So, laki kena tundukkan pandangan, perempuan pun tundukkan pandangan. Kedua, jaga pergaulan kita, jaga ikhtilat. Laki kena jaga ikhtilat, perempuan pun kena jaga ikhtilat. Ketiga, jaga aurat. Laki kena jaga aurat, perempuan pun kena jaga aurat. Yang keempat, elakkan diri daripada melakukan perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Dan yang kelima, jangan bandingkan kesalahan kita dengan kesalahan orang lain untuk pertahankan kesalahan kita. Muhasabah diri kita. So itulah poin yang saya nak sampaikan pada malam ini. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. So seperti mana yang saya maklumkan, saya nak buat giveaway. Anak buah tu maksudnya Tianana tu kan kakak Pak Nin. Husna kan anak Tianana. So Husna kan anak Umi. So Husna ni kiranya anak buah Pak Nin. Anak buah saya tanya, anak buah tu apa? So saya pun explain lah. So cara nak menang giveaway, pertama mudah saja. Korang menotakan apa yang saya sampaikan pada malam ni. Kemudian nota tu korang share di story. Jangan lupa tag Ustaz Adnin, tag saya. Dan nota yang terbaik, saya akan hadiahkan buku saya yang bertajuk Maksiat Akhir Zaman. Maksiat Akhir Zaman, yang akan terbit tak lama lagi. Buku ni tak terbit lagi, so saya akan pilih pemenang. Dan bila buku tu dah terbit, saya akan hadiahkan insyaAllah. Maksiat Akhir Zaman tu tajuk buku Pak Nin. Dia cerita pasal benda-benda yang tak elok orang buat zaman sekarang. Kan ramai orang buat benda tak elok kan. Macam itulah cerita dia. So saya akan pilih pemenang, satu lelaki, satu perempuan insyaAllah, untuk dapatkan buku terbaru saya bertajuk Maksiat Akhir Zaman insyaAllah. So sebagai penutup, saya nak iklankan, jangan lupa 3 Julai ni kami dari Tarbiyah Sentap akan rilis lagu yang bertajuk Cinta Sementara daripada kumpulan The Truth. So nanti kan. Dan juga saya nak buat promosi juga. Belum. Saya Tarbiyah Sentap sekarang ni sedang mengadakan pre-order untuk set kotak eksklusif Kerananya Aku Berhijrah. Yang mana kalau korang dapatkan set kotak eksklusif ni, dalam set kotak tu ada 4 buku terbaru keluaran Tarbiyah Sentap. Pertama, buku saya Maksiat Akhir Zaman. Kedua, novel daripada Furqan Fawaz bertajuk Lembaran Juzuk Cinta. Ketiga, komik daripada Abeben, Lukisan Tarbiyah 4. Dan juga komik daripada Azim Razali bertajuk Aku Ada Allah. Kalau korang dapatkan set kotak ni, dapat 4 buku baru ni, dapat free MP3 album Rabitah, dapat tanda tangan penulis, free postage, dan harganya hanyalah RM120 sahaja. So kalau korang nak dapatkan, boleh tekan link di bio saya ataupun di story saya insyaAllah. Wallahualam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf kerana tak menjawab banyak soalan. Kalau ada kekeliruan, boleh tanya saya insyaAllah. Wallahualam, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.